anda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Informa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk ke segmen Suara Kemanusiaan IRM atau Islamic Relief Malaysia, bertajuk Dunia Prihatin, bersediakah kita? Dan jangan lupa untuk terus fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief, layari juga islamic-relief.org.my ataupun media sosial, semua media sosial Islamic Relief Malaysia. Pagi ni dua orang sisters bersama kita, iaitu Sister Nur Bazilah Sulaiman atau Sis Baz, pengurus kanan bahagian program, dan juga Nur Syahira Alia Muhammad Effendi, pegawai bahagian program antarabangsa IRM. Assalamualaikum semua. Sisters. Sihat? Apa khabar? Kita sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami pun sihat juga. Alhamdulillah. Dan kita ada fakta yang dikongsikan menurut laporan Pejabat Koordinasi Hal Ehwal Kemanusiaan PBB ataupun UNOCA, pada 2022 dicatatkan seramai 274 juta orang seluruh dunia memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan untuk meneruskan kehidupan. Setiap hari bulan kalau tak dapat bantuan, mereka boleh membawa maut dan juga kepayahan. Jadi angka ni meningkat, tambah lagi setiap tahun 39 juta pertambahannya berbanding tahun lalu. Cuma itulah negara-negara yang kurang pendedahan mendapatkan bantuan ni, sebab kita semua sedia maklum kan, IRM dah buat kerja-kerja kebajikan sejak 1984. Dah 38 tahun 38 tahun, maknanya lama dan beroperasi lebih 45 buah negara lebih. Mungkin nak mula dulu dengan Sis Bas sebagai Sis orang Bas? lama orang lama pula. Sebagai orang yang berpengalaman lah kan dekat IRM. Mungkin boleh kongsi sikit kisah kita hari ni. Kisah kita hari ni berkenaan dengan negara-negara yang kurang mendapat perhatian oleh rakyat Malaysia. Baru-baru ni kita dikejutkan oleh satu peristiwa yang maha dahsyat lah. Kita tak sangka benda ni berlaku di Pakistan. Sebab sebelum ni rakyat Malaysia tak berapa cakna tentang isu di Pakistan, betul tak? Kan? Tak ada orang tahu sangat apa kisah di Pakistan ni sebenarnya. Tapi bila berlaku 2 minggu yang lepas, satu banjir yang kira macam saya cakap tadi maha dahsyat, benda tu macam viral kan, satu dunia tahu apa yang berlaku kat Pakistan ni sebenarnya. So yang kita difahamkan dekat Pakistan ni, banjir dia telah banyak meragut nyawa lah, lebih 1,000 nyawa. Dan banyak sangat kawasan yang memang terjejas. Saya rasa lebih pada 100 daerah dekat Pakistan. Dan Alhamdulillah Islamic Relief Pakistan di sana sekarang ni memang tengah aktif lah menyalurkan bantuan. Dan sebenarnya isu dekat Pakistan ni, sebenarnya kalau saya nak ceritakan lah kan, dia sebenarnya panjang, tapi kita just make it benda tu simple, dan kita harap benda ni boleh memberikan awareness pada pendengar di luar sana. Isu root cause sebenarnya untuk benda yang berlaku kat Pakistan ni, dia disebabkan oleh perubahan iklim. Kalau kat luar sana dia sebut climate change. Climate change. So benda ni, isu ni mungkin kurang kita ada perkatakan di Malaysia, tapi kita tak serancak di luar sana awareness kita dekat negara yang develop di luar sana. So Malaysia ni kita masih lagi biasa-biasa je pasal awareness on climate change. So sebenarnya root cause daripada climate change, sebab dekat Pakistan sejak daripada bulan lepas diorang mengalami hujan yang kiranya teruk lah. Luar biasa. Dia punya taburan hujan dia yang tinggi. Diorang kata dalam 30 tahun ini paling teruk sekali. Dia punya ni 500% kenaikan. Kenaikan 500% tinggi tu. 500%. Bayangkan so of course paras air laut naik kan, and then ditambahkan pula ada pemanasan isu global climate change kan, menyebabkan glacier di bahagian utara Pakistan cair. So bila cair, air tu pergi ke mana? Pergi ke sungai. So bila masuk ke sungai, paras air sungai naik dan empangan tu melimpah. Empangan di sana melimpah. Dan menyebabkan banjir yang teruk gila. Dan dia memang macam banjir tu dia berjangkit-jangkit daripada satu kawasan ke satu kawasan kan, sampai 100 lebih kawasan.
And then yang nak saya ceritakan kat sini, dekat Pakistan ni sebenarnya kalau ikutkan mereka adalah negara yang kurang sikit lah develop. Dia kurang develop. So diorang punya pemanasan global tu, diorang punya carbon emission. Dia kalau kat sini dipanggil carbon emission tu apa nama Melayu? Pembebasan karbon. Pembebasan karbon. Sebenarnya kurang daripada 1% kat dunia ni. Tapi disebabkan negara yang develop macam tu, US, negara Eropah yang memang diorang banyak mengeluarkan karbon ni, sebab karbon memang tak elok sebenarnya, dia akan buat pemanasan global dan suhu bumi akan naik. So diorang yang menyebabkan tempias tu kena dekat Pakistan. So Pakistan yang terima akibatnya. Padahal diorang carbon emission sangat rendah. Rendah kan? 1%. Sangat rendah, 1% saja. So benda tu memang kita sepatutnya dekat Malaysia ni sebenarnya kena cuba fikirkanlah, sebab kita pun tak nak satu hari na'udzubillah negara kita jadi macam Pakistan kan. So itu kita cerita pasal Pakistan, pasal banjir, pasal banjir. Cuba kita pergi ke negara lain pula yang sekarang ni tengah sibuk diperkatakan, tapi saya harap ada rakyat Malaysia yang tahu tentang isu ni, kisah kebuluran krisis kemarau di negara tanduk Afrika. So tahu tak negara tanduk Afrika ni dekat mana? So negara tanduk Afrika ni dia ada 3 negara lah. Somalia, Ethiopia dengan Kenya. So kalau dalam sejarah Islam tu 3 negara ni dulu dipanggil, tak silap saya, kerajaan Habsyah. Kan? Negara Ethiopia tu, negara-negara kulit hitam ni kan dalam Islam. So diorang memang sekarang ni mengalami kemarau yang teruk, kering. 4 kali musim hujan tak ada. So dalam 4 tahun musim hujan memang tak ada, teruk. So memang kering, bayangkan. Tadi kat Pakistan banjir, air banyak. Ni pula tak ada hujan. Ni tak ada hujan, 4 tahun tak ada hujan. Kita bayangkan. Masya Allah. Tapi itulah, saya difahamkan daripada rakan Islamic Relief yang pernah pergi ke Somalia kan. Mereka pergi tengok telaga kami di sana. Mereka ada bercerita, tanah mereka tu subur. Diorang ada hasil buah, sayur, buah tembikar yang besar. Kita bayangkan ni negara yang kering, tapi Allah berkahikan negara tu dengan sumber alam. Tapi sebabkan kemarau yang teruk kan, dan dengan climate change juga kan, sebab suhu bumi tak menentu, hujan tak ada, so menyebabkan krisis kebuluran dekat Kenya, Somalia, Ethiopia ni sangat teruk. Dan mereka dalam negara mereka sendiri pun mereka menjadi pelarian. Kenapa saya kata mereka menjadi pelarian? Sebab mereka cuba keluar daripada kawasan rumah mereka, diorang pergi jauh daripada tempat rumah mereka dan jadi pelarian dekat kawasan tu untuk mencari sumber air. Bila diorang ni rasa lebih kurang 800,000, 200,000 orang keluar pergi cari sumber air. So bila satu keluarga ni semua beramai-ramai pergi cari air jadi pelarian, so anak-anak ni pun sistem pendidikan terganggu. So banyak sekolah yang tutup di 3 negara tu. Bencana-bencana ni pun melibatkan wanita kan, kanak-kanak, orang tua. Kadang tu kesian dia orang ni, dia tak ada kudrat nak bantu diri sendiri. Macam si Syahira pun ada pengalaman mungkin nak kongsikan bagaimana apabila berhadapan dengan anak-anak yatim untuk meneruskan kelangsungan hidup. Macam mana si Syahira punya? Kalau tadi si Sebas dah macam cikgu geografi, tapi yang berperi kemanusiaan, si Syahira pula macam mana perkongsian kita berkaitan dengan cabaran mereka nak survive ni? Syahira. Kita umum ketahui kan, anak yatim ni anak yang telah kehilangan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali disebabkan meninggal dunia ataupun tidak diketahui status ibu bapa mereka kan, dan lain-lain lagi. Menurut kajian UNICEF, terdapat 153 juta kanak-kanak yang berstatus anak yatim di seluruh dunia. Dan jika angka individu memerlukan bantuan kemanusiaan ni pada tahun 2021 meningkat, macam DJP yang cakap tadi, daripada 225 juta pada tahun 2021 meningkat kepada 274 juta pada tahun ini. Pastinya angka anak yatim terjejas lagilah meningkat kan. Lepas tu cabaran-cabaran anak yatim ni lah, kalau maksudnya sebelum mereka menerima bantuan daripada Islamic Relief, kebanyakan daripada mereka diorang kekurangan makanan. Bila kekurangan makanan, diorang kekurangan zat makanan. Salah satu zat makanan tu macam zat besi kan. Zat besi tu dia untuk kita bina tenaga. Macam zat besi yang diperlukan untuk remaja perempuan contohnya 10%, sebab 10% ni akibat kehilangan darah yang berlaku semasa haid, period ke, dan keperluan normal lah bagi pertumbuhan yang baik kan. Macam tu lah. Itu kesan dia
Itu cabaran yang dihadapi oleh anak yatim tu lah kan. Yang kedua, maksudnya diorang ni tak mempunyai peluang untuk ke sekolah. Kadang-kadang diorang ni korban masa muda mereka untuk ke sekolah dia dengan bekerja. Bila dia bekerja dia dapat upah, dengan upah yang bekerja tu dia gunakan untuk makan untuk keperluan Sara sehari. keluarga lah. Walaupun diorang ni dia berminat nak ke sekolah, walaupun dia bijak, tapi dia tak ada peluang tu macam kita yang ada family yang sempurna kan, macam diorang yatim kan, macam tu. Oh baik, itu antara bagaimana anak-anak kat sana pun kena kerja sebab apa? Keluarga sangat-sangat memerlukan makan dan kehidupan. Kejap lagi kita cerita lebih lanjut si Izbaz dan si Syairah mungkin nak kongsikan juga mungkin ada kisah-kisah yang nak dibawakan sebagai inspirasi dan bagaimana kita yang tengah mendengar, menonton dan rakyat Malaysia boleh juga membantu mereka khususnya di negara yang ada konflik, ada bencana alam juga yang kita ceritakan hari ini. Okey, so sabar lagi kita berhenti kejap, berehat sekejap saja. Kembali selepas ini di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Infuria Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mai Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM. Berminat untuk hadir? Layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Infuria Islami. Alhamdulillah, kembali untuk Suara Kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, bercerita tentang prihatinkah kita, bersediakah kita untuk membantu mereka yang memerlukan, bersama si Izbaz dan juga si Syahira. Terima kasih masih lagi bersama kita si Syahira, si Izbaz. Jom kita cerita-cerita yang memberi kita inspirasi ataupun apa usaha-usaha yang boleh ataupun yang dah dilakukan oleh IRM untuk membantu meringankan beban golongan terjejas. Kau boleh combine terus si Izbaz nak ceritakan apa antara projek yang berjalan dan juga mungkin kisah-kisah yang boleh diceritakan tu si Izbaz dulu. Silakan. Okey, sebab kan Ira dia memang officer yang memang in charge untuk jaga penajan anak yatim di luar sana. Yang Ira cerita tadi tu sebenarnya anak yatim di luar negara, bukan di Malaysia. Saya just nak tambah sebab anak yatim dekat luar sana, dia orang memang ada institusi anak yatim macam dekat Malaysia. Tapi dia orang mereka dekat sana ni dia kurang kesedaran untuk nak menghantar anak tersebut ke
institusi sebab mereka lebih untuk anak tu tinggal dengan keluarga. Maknanya ada caretaker lah, maknanya ada makcik penjaga yang jaga instead of diorang pergi ke rumah anak yatim. Berbeza dengan culture kita dekat Malaysia. Sebab tu kita buat penaja anak yatim lah, dan program ni memang dah berjalan sejak tahun 1984 dah, sejak Islamic Relief bertapak ditubuhkan sehingga sekarang. So saya just nak kongsikan lah sebab Ira pasal anak yatim, saya pun nak kongsikan lah projek yang kita ada sekarang ni, dan projek ni kita telah kick off pada tahun 2021, tak silap saya. Projek ni berkenaan dengan bantuan yang kita berikan pada anak yatim di Indonesia, dekat je dekat kita di Indonesia, di Lombok. Di Lombok, di Kepulauan Lombok. Lombok cantik kan, orang pergi bercuti kan. Sebenarnya dekat dalam Lombok tu ada satu kisah berkenaan dengan anak-anak yang kurang bernasib baik. Banyak sangat anak yatim dekat sana. Kalau ikutkan purata populasi anak yatim dekat Indonesia, di Lombok antara yang tertinggi selepas Aceh, tak silap saya. Selepas Aceh, sebab Aceh dulu ada bencana tsunami kan. So memang ada banyak populasi anak yatim lah. Dan itu di Lombok yang terkesan. So sebab itu Islamic Relief Indonesia sahabat kami di sana membuat satu projek integrasi berkenaan anak yatim. Maknanya kita bukan sahaja bantu anak yatim through penajaan anak yatim yang Ira katakan tadi. RM190 setiap bulan kita berikan kepada anak yatim Indonesia. Tapi bila kita ada projek integrasi ni, kita panggil ALO, Alternative Livelihood Orphan Sponsorship. The alternative livelihood. Bila kita cakap pasal livelihood, maknanya kita berikan solusi kepada keluarga anak yatim ni. Kita beri solusi kepada ibu yang menjaga anak yatim ni dalam diorang boleh generate income. Kalau contoh di projek ALO ni yang saya nak cerita yang kita dah start pada tahun 2021 dan kita nak sambung projek ni pada tahun ini juga, maknanya ALO yang fasa kedua. Mereka kita introducekan bisnes hasilkan madu kelulut. Dan adalah salah satu benda kiranya market, ada market demand lah di Indonesia. Sebab mereka introduce benda ni, so alhamdulillah hasilnya sangat positif dan ibu-ibu di sana dapat generate income lebih untuk bantu keluarga, bantu anak mereka. So dalam masa yang sama, selain daripada kita bagi bantuan perniagaan, kita pun berikan ilmu-ilmu tentang child protection, safeguarding pasal anak-anak. Sebab dekat Lombok ni, selain daripada anak-anak yang malnutrisi, yang kurang nutrisi, isu child marriage, kahwin pada usia muda, banyak sangat dekat Lombok. Umur 15 tahun, even saya, tak silap saya, masa saya pernah pergi ke sana tahun 2017, tak silap saya jumpa dengan salah seorang anak yatim kami yang terpaksa kami terminate sebab keluarga paksa kahwin. Dan masa saya melawat dia tengah mengandung 2 bulan. Bila saya berborak dengan dia cakap dia rindu nak pergi belajar, nak pergi sekolah. Tapi disebabkan kesusahan, desakan keluarga dia terpaksa memilih untuk berkahwin. Ikut pilihan keluarga lah macam tu. Itu kisah yang dekat dengan kita lah di Indonesia. Itu sebahagian. Ira nak sambung? Kan mungkin Sisi nak sambung atau negara lain dan mungkin sambil-sambil tu boleh cerita juga macam mana sahabat-sahabat kita yang mendengar, mungkin ada ibu-ibu, ayah-ayah yang prihatin nak membela nasib anak-anak yatim kat luar. Macam mana caranya juga. Ira, jom cerita, jom. Saya ada satu case study lah daripada anak yatim daripada negara Albania. Negara Albania ni seorang anak yatim ni dia tinggal bersama datuk dan nenek dia. Dia tinggal bersama datuk dan nenek dia bersama ibu dan adik-beradik yang lain. Bila dia tinggal dalam satu rumah tu kecil, jadi sempit kan. Lepas tu bila Islamic Relief bantu dia, ibu dia ni dapat sewa rumah yang lain. Bila sewa rumah yang lain, dia tinggal dengan adik dan adik-beradik yang lain dengan ibu dia. Rumah tu selesa sedikit daripada dia tinggal dengan datuk dan nenek tu. So duit yang dia sewa tu guna duit penajaan anak yatim dia. Lepas tu dia pun dapat pergi ke sekolah. Lepas tu Islamic Relief juga bantu bantuan, kita bagi bantuan secara bermusim. Bermusim maksudnya musim perayaan, ada raya korban, raya haji, kita bagi daging dekat dia. Pada bulan Ramadan kita bagi food pack makanan, kita bagi untuk anak yatim Albania ni juga untuk dia guna untuk dia orang sekeluarga kan. So far
Itu bentuk bantuan lah Itu bentuk bantuan. Maknanya daripada kita yang menyertai program ahli yatim kat Malaysia ni, kita menyumbang, maknanya itu akan digunakan ataupun dihulurkan pada anak-anak yatim sana, dapat belajar, dapat bantu keluarga. Banyak boleh manfaat. Macam mana tu kita nak ni? Yalah, kita nak bantu mereka pula ni. Saluran di pihak atau kita platform ni macam mana tu? Untuk dekat Islamic Relief ni, kita untuk bantu anak yatim kita ada dua kempen. Kempen yang pertama adalah package ayatim yang Sis Bas cakap tadi. Package ayatim tu kita ada RM160, RM190 dan RM230 sebulan. Yang tu bila kita dia sponsorship one to one. Maksudnya kalau dia nak menaja secara bulanan, dia akan dapat biodata report anak tu, dia akan dapat laporan tahunan anak tu. Kita akan providekan lah setahun sekali laporan tahunan anak tu. Kalau untuk package untuk kempen yang kedua, kita ada MyYatim #CareForOrphan. Kita mensasarkan sekarang ni kita tengah kempen tu ongoing. Kita tengah mensasarkan 500,000 untuk kempen ni. Kita bantu anak yatim negara Indonesia dan Lebanon. Kita bantu dari segi pembangunan komuniti, kesihatan, makanan dan juga pendidikan lah. Ada dua kempen kat situ dan anda boleh pergi je kat media sosial Islamic Relief kalau nak tahu lebih lanjut, dan ada banyak gambar-gambar juga yang dikongsikan di media sosial IRM. Sis Bas mungkin nak tutup perkongsian kita hari ni sambil kalau ada kisah lagi belum cerita. Silakan. Nanti kita sambung sesi akan datang. So ni dah towards closing kan, dah towards closing. So saya just nak share, just nak ceritalah tentang climate change tadi yang saya sebut tadi. Benda tu sebenarnya kita boleh, sebab saya tadi cerita climate change benda tu isu global, tapi sebenarnya benda tu kita boleh tackle dari dengan cara yang dekat kita, individu, kita dengan keluarga. Buat a small change in your life. Benda tu akan membuatkan perubahan yang besar. Bukan kepada individu, kepada orang luar juga. Saya bagi satu contoh lah untuk tujuan untuk menderma. Untuk menderma. Contohlah satu individu ni, dia sebelum ni dia biasa pergi kedai mamak kan. Kasi kedai mamak, minum teh tarik selalu dengan roti canai kan. Sekali pergi jumpa doktor kan. Pergi jumpa doktor, bila diagnose kena diabetes. Sebab hari-hari pergi minum teh tarik semua. Jadi nak jadikan cerita, mungkin individu ni dia fikirkan cara macam mana dia nak buat make a little change dalam hidup dia. So dia fikir, daripada aku membazir RM1 lebih RM2 pergi minum air teh tarik, kan aku nak buat untuk sedekah. Dan satu lagi, bila kita tak minum air tu, benda tu akan memberi manfaat kesihatan lebih baik pada diri sebab kita kurang pengambilan gula kan. So perubahan tu berlaku positif pada diri dan juga orang luar. So saya nak beritahu kat sini, ialah dengan apa pun ilham yang Allah bagi pada kita, kita pilih untuk melakukan yang terbaik, yang paling terbaik untuk diri sendiri dan juga untuk orang luar. So apa yang kita nak lakukan, kita kena fikirlah niat kita kan, dan perubahan yang kita lakukan itu sebab apa. So insyaAllah climate change tu mungkin boleh start daripada rumah. Contoh kurangkan, reduce waste, pengeluaran bahan-bahan terbuang waste ya. So kalau kata ada minyak masak terpakai kat luar tu, sebenarnya ada satu kempen minyak masak terpakai tu boleh digunakan balik. So kita kena banyak ke awareness, banyak membaca apa cara untuk kita nak kurangkan climate change yang berlaku sekarang ni. Sebab ni isu besar sebenarnya climate change ni. So kalau benda tu kita boleh tackle daripada small step daripada sekolah lagi, pertadika dah ajar budak macam ni nak recycle kan. So benda tu insya-Allah lama-kelamaan dia akan tertanam, so kita pun akan berubah sikit-sikit, so kita boleh reduce kita punya isu on climate change. Baik. So, insya-Allah. Terima kasih Malaysia. Kan, insya-Allah. Terima kasih. Semangat dengar Sis Bas dengan Sis Ira hari ni. Macam kita sebut tadi lah, kita buat little change to create bigger hope lah, insya-Allah, untuk ramai lagi yang menantikan bantuan dan juga pertolongan sesama kita, untuk tunjukkan kita ni prihatin, insya-Allah. Terima kasih Sis Bas, terima kasih Sis Ira atas perkongsian pada hari ini. Semoga sihat sokmo dan boleh bantu lebih ramai orang, insya-Allah. Terbaik semua. Jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalam. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa juga sekali lagi layari islamic-relief.org.my atau hubungi 0389263434 untuk sebarang maklumat lanjut. Itu untuk Tarian Warna Pagi kita untuk hari ini, hari Isnin. Dan esok kita ada lagi perkongsian yang lebih menarik untuk anda ikuti bersama, insya-Allah.